Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Bersama saya lagi dalam program Belajar Matematik tingkatan 2 bab 5 bulatan. Saya cikgu anda pada hari ini, Cikgu Wan Khairul Izwan bin Wan Ibrahim dari SMK Nanning. Okey, tajuk yang akan kita bincangkan pada hari ini adalah bulatan bab 5. Okay, standard kandungan 5.2 sifat simetri perentas, standard pembelajaran 5.2.1 ciri-ciri bulatan. Menentusahkan dan menerangkan bahawa diameter ialah paksi simetri bulatan. Jejari yang berserenjang dengan perentas membahagi dua sama perentas itu dan sebaliknya. Membahagi dua sama serenjang, dua perentas bertemu di pusat bulatan. Perentas yang sama panjang menghasilkan lengkuk yang sama panjang. Perentas yang sama panjang adalah sama jarak dari pusat bulatan dan sebaliknya. Okey, 5.2.1 iaitu ciri-ciri bulatan. Kita akan lihat dan bincangkan apa itu ciri-ciri untuk bulatan. Okey, yang pertama sekali adalah diameter ialah paksi simetri bulatan. Okey. Pelajar telah belajar berkenaan dengan diameter ini dan semestinya dah tahu apa itu diameter. Okey, diameter sebuah bulatan adalah merupakan suatu paksi simetri bagi bulatan tersebut. Okey, saya recall balik apa itu diameter, apa maksud diameter. Okey, maksud diameter di sini adalah garis lurus. Okey, garis lurus. Okey, yang menyentuh lilitan dan melalui pusat bulatan. Itu adalah diameter. Okey, bulatan mempunyai bilangan paksi simetri yang tak terhingga kerana sebarang garis lurus yang melalui pusat bulatan merupakan paksi simetri bagi bulatan tersebut. Okey, yang kedua. Okey, ciri-ciri bulatan adalah jejari yang berserenjang dengan perentas membahagi dua sama perentas itu dan sebaliknya. Okey, kalau murid-murid tengok gambar rajah yang saya paparkan, akan nampak kat sini garis AB dan garis OC. Okey, garis AB ni adalah merupakan perentas dan garis OC ini adalah merupakan jejari. Okey, kita tengok apa itu definisi jejari dan juga apa itu definisi perentas. Okey, murid-murid dah sedia maklum tapi saya recall balik, iaitu jejari adalah garis lurus dari pusat bulatan ke sebarang titik pada lilitan bulatan. Contohnya O ke C ini. Okey, titik C menyentuh lilitan bulatan. Okey, perentas pula adalah garis lurus yang menyambung sebarang dua titik pada lilitan, okey, pada lilitan dan tidak melalui titik pusat ataupun tidak melalui pusat bulatan. Okey, itu adalah perentas. Okey, kita tengok contoh 2 muka surat 8. Contoh 2 muka surat 83. Murid-murid boleh rujuk dalam buku teks masing-masing. Okey, soalannya di sini rajah di sebelah menunjukkan sebuah bulatan dengan pusat O dan garis MN ialah perentas. A. Namakan paksi simetri bagi rajah ini. B. Diberi OK sama dengan 3 cm dan NK sama dengan 4 cm. Hitung panjang ON. Dan soalan C. Namakan sudut yang sama saiz dengan sudut ON. Okey. Okey, murid, kita akan cari penyelesaian satu persatu untuk soalan ini. Okey, kita tengok penyelesaian untuk A. Okey, namakan paksi simetri bagi rajah ini. Okey, kita dah tahu. Okey, diameter bagi setiap bulatan itu adalah paksi simetri bagi bulatan tersebut. Okey, untuk soalan A ini, dia punya jawapan adalah
AOB dan POQ. Kenapa? Sebab kita tahu diameter adalah garis lurus yang melalui titik tengah dan menyentuh lilitan ke lilitan. Itu adalah diameter. Okey, untuk soalan B. Diberi OK sama dengan 3 cm dan NK sama dengan 4 cm. Hitung ON. Okey. Kalau ikutkan pada maklumat diberi, okey, gambar rajah yang kita boleh lakarkan adalah segitiga bersudut tegak. Okey, bila kita lakarkan segitiga bersudut tegak, konsep yang kita akan gunakan adalah teorem Pythagoras. Okey. Kalau murid-murid ingat lagi, okey, dia punya rumus umum untuk teorem Pythagoras adalah A kuasa 2 tambah B kuasa 2 sama dengan C kuasa 2. Okey, pertama sekali apa yang perlu pelajar murid buat adalah melakarkan segitiga bersudut tegak dan melengkapkan maklumat yang diberi dari soalan. Okey, selepas itu kita akan nampak ON ini adalah hypotenuse. So dia punya rumusnya adalah ON kuasa 2 sama dengan 4 kuasa 2 tambah 3 kuasa 2 sama dengan punca kuasa 2, 16 tambah 9 sama dengan punca kuasa 25 sama dengan punca kuasa sama dengan 5 dan panjang ON ialah 5 cm. Okey, untuk soalan C, namakan sudut yang sama saiz dengan ONK. Okey, dia punya jawapan adalah sudut OMK. Okey, kenapa sudut ONK dan sudut OMK adalah sama? Okey, kalau kita tengok pada gambar rajah soalan yang diberi, kita tahu MN adalah perentas dan OP adalah jejari. Okey, kita dah tengok ciri-ciri bulatan tadi yang mana apabila jejari bersilang dengan perentas akan menghasilkan pembahagian yang sama. Okey, iaitu OK, MK dan KN. Secara automatik sudut di M dan N ini adalah sama. Okey, ciri seterusnya ialah membahagi dua sama serenjang dua perentas bertemu di pusat bulatan. Okey, murid boleh rujuk pada gambar rajah yang saya tunjukkan ini. Okey, kita tengok contoh 3 muka surat 83. Murid boleh rujuk dalam buku teks masing-masing. Rajah di sebelah menunjukkan sebuah bulatan dengan perentas MN yang berserenjang dengan jejari OP. A. Adakah panjang MS sama dengan panjang SN? Jelaskan. B. Jika jejari bulatan ialah 10 cm dan OS sama dengan 8 cm, hitung panjang perentas MN. Okey. Berdasarkan kepada gambar rajah, okey, kita tengok untuk soalan A, adakah panjang MS sama dengan panjang SN? Okey, jawapannya adalah ya. Kenapa? Kerana jejari OP yang berserenjang dengan perentas membahagi dua sama perentas. Okey, untuk soalan B, jika jejari bulatan ialah 10 cm dan OS sama dengan 8 cm, hitung panjang perentas MN. Okey, untuk soalan B, apa yang perlu kita buat adalah yang pertama sekali melakar segi tiga bersudut tegak, iaitu OMS, dan mengenal pasti maklumat yang diberi dalam soalan. Okey, apabila kita melakar gambar rajah segitiga bersudut tegak, kita akan nampak apa yang perlu kita cari adalah panjang MS terlebih dahulu. Okey, cara untuk cari panjang MS adalah MS sama dengan
punca kuasa 2, 10 kuasa 2 tolak 8 kuasa 2 sama dengan punca kuasa 2, 100 tolak 64 sama dengan punca kuasa 2, 36 sama dengan 6. Okey. MS sama dengan SN iaitu 6. Maknanya untuk kita mengetahui panjang MN, kita kena darabkan 6 itu dengan 2. Maknanya 6 darab 2 akan dapat 12. Maka panjang MN adalah 12 cm. Okey, seterusnya, perentas yang sama panjang menghasilkan lengkuk yang sama panjang. Okey, murid boleh tengok dalam gambar rajah yang saya paparkan. Okey, seterusnya. Okey, perentas yang sama panjang adalah sama jarak dari pusat bulatan dan sebaliknya. Okey, murid-murid, mari kita tengok contoh 4, muka surat 84. Okey, murid-murid boleh rujuk dalam buku teks masing-masing. Okey, soalannya, rajah di sebelah menunjukkan dua perentas yang sama panjang, RS dan TU. POQ ialah garis lurus yang melalui pusat bulatan O. Okay, diberi OP sama dengan 5 cm dan RS sama dengan 24 cm. Soalannya A, hitung panjang PR. Soalan B, adakah lengkuk minor RMS dan TNU sama panjang? Jelaskan. Dan soalan C, hitung jejari bulatan itu. Okay, kita akan bincangkan satu persatu jawapan untuk setiap soalan yang diberi. Okey, yang pertama soalan A. Hitung panjang PR. Okey, kita tahu jejari yang berserenjang dengan perentas membahagi perentas itu pada dua bahagian yang sama panjang, iaitu PR sama dengan 24 bahagi 2 sama dengan 12 cm. Maksudnya di sini panjang PR adalah 12 cm. Okey, untuk soalan B. Okey, adakah lengkuk minor RMS dan TNU sama panjang? Ya, sama panjang kerana perentas yang sama panjang menghasilkan lengkuk yang sama panjang. Seterusnya untuk soalan C. Okey, hitung jejari bulatan itu. Okey, macam mana kita nak hitung jejari? Kita akan tengok kepada gambar rajah yang diberi. Okey, kita boleh wujudkan segitiga bersudut tegak, sama ada segitiganya adalah ORP ataupun OTQ ataupun OSP ataupun OUQ. Okey, salah satu kita boleh wujudkan sebagai segitiga bersudut tegak. Okey, kalau di sini saya pilih ORP dan PO. Okey, maknanya ORP. Okey, dan bila kita lakarkan gambar rajah segitiga bersudut tegak ini, kita akan nampak okey macam mana nak cari jejari iaitu OR. Okey, kita akan gunakan konsep teorem Pythagoras. Maknanya sini OR sama dengan punca kuasa 2 PR kuasa 2 tambah OP kuasa 2 sama dengan punca kuasa 2 12 kuasa 2 tambah 5 kuasa 2 sama dengan punca kuasa 2 144 tambah 25 sama dengan punca kuasa 2 169 dan akhir sekali kita akan dapat jawapan untuk OR adalah 13 cm. Okey, seterusnya standard pembelajaran 5.2.2 pusat dan jejari bulatan. Okey, menentukan pusat dan panjang jejari bagi suatu bulatan melalui pembinaan geometri. Okey, murid-murid, macam mana kita nak menentukan pusat dan jejari bulatan? Okey, pusat dan jejari bulatan. Macam mana kita nak tentukan? Okey, kita tengok. Okey, murid-murid, seterusnya mari sama-sama kita lihat macam mana cara untuk kita nak tentukan
titik tengah ataupun pusat bulatan dan juga macam mana kita nak mencari jejari. Okey, yang pertama sekali apa yang perlu kita buat adalah surih bentuk bulat pada sehelai kertas. Kedua, bina dua perentas iaitu perentas yang pertama PQ dan kedua adalah RS. Ketiga, bina garisan pembahagi dua sama serenjang bagi garis PQ dan juga garis RS. Keempat, titik persilangan dua garisan pembahagi dua sama serenjang ditanda dengan huruf O. Okey, ditanda dengan huruf O. Dan seterusnya, lukis satu garisan dari O ke lilitan dan tandakan nama sebagai OT. Okey, apabila kita dah jumpa OT, kita dah tahu mana pusat bulatan, maka semuanya di sini dah lengkap. Okey, kita dah tahu jejari dan juga pusat bulatan. Standard pembelajaran 5.2.3 penyelesaian masalah. Menyelesaikan masalah yang melibatkan sifat simetri perentas. Okey, sama-sama kita tengok contoh 5 muka surat 84. Murid boleh bersedia dengan buku teks masing-masing untuk rujukan. Okey, soalannya adalah seorang tukang besi diminta membina sebuah kerangka tingkap berbentuk bulatan seperti rajah di bawah. Tingkap berbentuk bulatan itu berdiameter 50 cm. Tiga batang besi PR, US dan QT yang tidak sama panjang digunakan untuk menyokong tingkap tersebut. Hitung panjang PR. Okey, ini soalannya. Soalan dia bagi ini bentuk situasi. Okey, dan dia bagi juga gambar rajah. Okey, murid-murid, mari sama-sama kita tengok penyelesaian untuk contoh soalan 5 tadi. Okey, yang pertama sekali, apa yang perlu pelajar-pelajar, murid buat adalah dengan memahami masalah. Maknanya kita kena baca dulu soalan, keseluruhan soalan dan kita ambil maklumat, kumpulkan maklumat yang diberi dalam soalan. Okey, contohnya di sini, diameter tingkap sama dengan 50. Dia bagi kita ambil tulis okey, QT iaitu tinggi tiang sama dengan 31 dan US juga tinggi tiang sama dengan 48 cm. Okey, tinggi tiang yang kita tak tahu, yang kita kena cari adalah tiang PR. Okey. Kalau kita tengok rujuk pada gambar rajah ini, kita nak cari sekarang adalah PR. Okey, maklumat diberi adalah QT, US dan diameter untuk bulatan. Okey. Step kedua yang perlu kita buat adalah okey, murid, step kedua yang perlu kita lakukan adalah dengan merancang strategi macam mana kita nak kira apa formula yang kita kena gunakan. Okey. Kita dah ambil tadi maklumat. Yang pertama tadi, step pertama kita dah ambil maklumat semua. Yang kedua, okey, kita tengok di sini jejari. Kita nak cari dulu jejari untuk bulatan tersebut. Dia bagi kita diameter. So maknanya untuk dapatkan jejari 50 kena dibahagi dengan 2. Kita akan dapat jejarinya adalah 25 cm. Okey, jejarinya adalah 25 cm. Okey, seterusnya apa lagi yang kita kena cari? Okey, berdasarkan kepada jejari yang kita dapat, okey, kita boleh cari panjang OT. Okey, panjang OT ini kenapa kita nak cari? Sebab kita nak cari untuk OQ. Okey, panjang OQ. Maknanya kita dah tahu macam mana nak kira OT, macam mana nak cari OQ. Maknanya sekarang ni apa yang perlu kita buat adalah dengan melaksanakan strategi, iaitu first kali kita kena cari adalah panjang OT. Okey, macam mana kita nak cari panjang OT? Kita gunakan konsep teorem Pythagoras, iaitu punca kuasa 2, 25 kuasa 2 tolak 24 kuasa 2 sama dengan punca kuasa 2, 625 tolak dengan 576 sama dengan punca kuasa 2, 49, dan akhir sekali kita akan dapat nilai OT adalah 7 cm. Okay.
Daripada nilai OT ini kita akan dapat nilai OQ, iaitu macam mana dapat nilai OQ. 31 ditolak dengan 7, kita akan dapat panjang OQ adalah 24. Okey, bila kita dah dapat panjang OQ, sekarang kita perlu mencari panjang PQ. Okey, macam mana kita nak cari panjang PQ? Adalah dengan menggunakan juga konsep teorem Pythagoras. Okey, maknanya kita dah tahu OP sama dengan 25, OQ sama dengan 24. So, macam mana nak cari PQ adalah punca kuasa 2, 25 kuasa 2 tolak 24 kuasa 2 sama dengan punca kuasa 2, 625 tolak dengan 576 sama dengan punca kuasa 2, 49 dan akan menghasilkan jawapan untuk PQ adalah 7 cm. Okey, 7 cm adalah untuk PQ. Kita nak panjang PR. Okey. Untuk dapat panjang PR, maknanya kita boleh buat PR sama dengan 7 tambah 7 ataupun 7 darab 2 sama dengan 14 cm. Maka bila dapat 14 cm, kita dah tahu okey, panjang PR adalah 14 cm. Okey, murid-murid. Setelah mendengar penerangan daripada saya, okey, saya harap murid-murid dapat membuat sedikit tugasan latihan 5.2 dalam buku teks muka surat 85. Hanya ada 2 soalan saja di sini. Dia harap pelajar akan mencuba dengan jayanya. Okey, akhir kata daripada saya mengharapkan pelajar-pelajar yang menonton video ini mendapat ilmu dan mendapat lebih kefahaman, dan saya mengharapkan apa yang pelajar-pelajar dapat disampaikan kepada rakan-rakan yang lain. Saya memohon maaf seandainya ada tersalah kata, tersilap bicara. Itu saja buat kali ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera.